Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 25 Jun 2023. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD akan terus memain peranan dalam membanteras aktiviti penipuan dalam talian di negara ini. Dalam masa sama, KKD juga akan terus mendidik masyarakat tentang literasi media dan digital untuk tidak berkongsi maklumat peribadi. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching, bagi tempoh Oktober 2022 hingga Mei 2023, Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC menerima 13,791 panggilan melibatkan jumlah kerugian lebih 120 juta ringgit. Justru KKD melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah mengambil beberapa langkah proaktif dalam usaha membendung jenayah penipuan cyber. Jadi ini menunjukkan bahawa memang aktiviti penipuan ini dia memang ada dalam masyarakat. Tapi dulunya dia secara fizikal. Tapi hari ini ada orang yang mengguna pakai kemudahan rangkaian ini dan menjalankan aktiviti penipuan dalam internet. Beliau menyatakan demikian selepas segmen Ekstra Hujung Minggu di Konti Sabah FM di Kota Kinabalu. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat akan terus membantu usahawan kraftangan terdiri golongan wanita dan ibu tunggal B40 di luar bandar. Pembantu menterinya Datuk Flovia Eng berkata ini bagi meningkatkan taraf sosioekonomi mereka selain dapat memberi peluang pekerjaan kepada komuniti. Menurut beliau, langkah ini juga secara tidak langsung membantu mengekalkan keunikan seni kraftangan yang ada daripada pupus di telan zaman. Beliau berkata demikian semasa perasmian penutupan kursus tenunan selendang di Dewan Kampung Pau Tulit Suk di Keningau. Tambahnya, seni kraf tenunan juga yang merupakan suatu warisan turun-temurun yang mendapat tempat istimewa dalam era masa kini dan ia dijangka akan terus mendapat permintaan tinggi. Melalui kursus tersebut, para peserta turut diberi bantuan peralatan kraftangan oleh Jabatan Hal Ehwal Wanita JEWA. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI menyokong penuh penganjuran Minggu Perpustakaan. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata penganjuran Minggu Perpustakaan dapat merealisasikan misi Perpustakaan Negeri Sabah memperkasa dan melahirkan masyarakat membaca dan berilmu. Menurut beliau, selain mendekatkan perpustakaan dengan masyarakat terutama golongan belia, Minggu Perpustakaan turut memberi peluang kepada ibu bapa membawa anak-anak berumur 12 tahun ke bawah mengikuti pelbagai aktiviti di perpustakaan. Datuk Arifin berucap melancarkan Minggu Perpustakaan di Perpustakaan Negeri Sabah Taman Ujana Rimba Tropika di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Setiausaha Tetap KSTI, Datuk Zainuddin Aman. Kementerian Sumber Manusia mengalu-alukan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan Pusat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti Malaysia Sabah UMS ke arah pembudayaan kerja selamat dan sihat dalam kalangan warganya. Timbalan Menterinya Mustafa Sakmut berkata inisiatif ini wajar dicontohi universiti awam dan swasta, khususnya di Sabah, dalam usaha mendidik dan menerapkan amalan kerja yang selamat dan sehat dalam kalangan pekerja. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan penutupan sambutan Hari OSH Sedunia dan pra-pelancaran Minggu OSH Peringkat Universiti Malaysia Sabah UMS 2023 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur dalam ucapannya berharap sambutan Hari OSH Sedunia dapat memberi maklumat terkini berkaitan isu-isu keselamatan dan kesihatan serta mempromosi budaya kerja itu dalam kalangan majikan, pekerja dan orang awam.
Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat menyokong dan mendukung segala usaha serta komitmen berterusan Kerajaan Perpaduan Gabungan Rakyat Sabah GRS Plus Sabah dalam usaha menangani masalah infrastruktur di negeri ini. Ketua Penerangan Gagasan Rakyat Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, ini termasuklah masalah bekalan air, elektrik dan jalan raya serta keperluan lain bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan Sabah yang lebih mampan. Parti Gagasan Rakyat Sabah juga menyokong komitmen berterusan Kerajaan Perpaduan GRS Plus Sabah dalam menuntut hak-hak rakyat dan negeri Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan Perlembagaan Negara. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri mesyuarat Ahli Majlis Tertinggi AMT Gagasan Rakyat Kota Kinabalu yang dipengerusikan Presiden Gagasan Rakyat yang juga Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Kota Kinabalu. Setakat ini, parti tersebut mempunyai lebih 300,000 keahlian dengan 4,976 cawangan di seluruh negeri. Lebih 500 orang dari 46 kawasan rukun tetangga KRT di daerah Sandakan menjayakan program Gerak Rahmah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah. Program bermula seawal 7 pagi ini diisi dengan pelbagai aktiviti termasuk senam aerobik, gotong royong membersihkan pantai Pasir Putih Sandakan dan pameran agensi kerajaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Karamunting, George Hew Vun Zin ketika ditemui pemberita berkata, program tersebut sesuai diadakan setiap bulan bagi mencegah pembiakan nyamuk Aedes selain mengindahkan kawasan agar masyarakat dapat menghirup udara segar dan melakukan aktiviti riadah. Kita bukan saja buat kerja untuk kutip Sabah, kita mau bawa satu mesej kepada seluruh warga Sandakan. Ini kita mau jaga kebersihan kita. Bukan saja di Pasir Putih, tetapi saya rasa dari setiap rumah sekolah, kita mau educate ini student kan, dan juga family. Dia mau jaga itu kawasan sekeliling. Sementara itu, pengarah JPNIN Sabah, Delin Liat Blaun meminta ahli-ahli KRT melaksanakan program membersihkan kawasan mereka setiap bulan bagi memastikan kawasan mereka bebas daripada pembiakan nyamuk Aedes. Untuk memastikan KRT kita melaksanakan program-program yang berimpak tinggi dan juga membersih kawasan ini, membersih kawasan rukun tetangga ini merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh KRT setiap bulan untuk memastikan kawasan mereka bersih, membentras tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sebanyak 700 daripada 1,073 KRT di Sabah terlibat melaksanakan program Gerak Rahmah JPNIN yang diadakan serentak di seluruh negara semalam. Sukan dan akademik perlu bergerak selari untuk membentuk generasi muda berilmu dan berbakat. Ia juga menjadikan seseorang pelajar lebih bertanggungjawab dan matang. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan KPM Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, penganjuran kejohanan rugby merupakan salah satu sukan yang boleh membentuk disiplin tinggi serta fizikal dan mental yang kuat. Justru dasar satu murid satu sukan merupakan inisiatif terbaik KPM untuk meningkatkan penglibatan murid menyertai aktiviti sukan bermula di peringkat sekolah rendah. Sukan ada antara yang terbaik untuk pelajar-pelajar, untuk kita salah satunya untuk mendisiplinkan kepada pelajar-pelajar dan antara persiapan mental, fizikal untuk pelajar-pelajar ini boleh berketerampilan diri di masa-masa yang akan datang. Beliau ditemui RTM selepas menyampaikan hadiah kepada pemenang kejohanan rugby Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Kota Kinabalu tahun 2023 di Padang Rugby Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Dalam kejohanan ini, SK Kepayan muncul johan bagi kategori 12 tahun ke bawah, manakala kategori 18 tahun ke bawah lelaki dan perempuan masing-masing dijuarai Sekolah Menengah Sains Sabah dan Maktab Sabah. Kesemua pemenang membawa pulang hadiah, piala, medal dan sijil.
Sekolah Menengah SM Lok Yuk dan Sekolah Rendah SK Sembulan masing-masing muncul johan bagi kategori sekolah menengah dan sekolah rendah sempena pertandingan program seni warisan Juara Limbai 2023 di Dewan Recital UMS Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Johan masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM7,000, trofi dan sijil penyertaan. Naib Johan dimenangi SM Maktab Sabah dan SK Pekan Kota Blut. Masing-masing membawa pulang RM5,000, trofi dan sijil. Manakala tempat ketiga dimenangi SMK Kolombong dan SJKC St. James, masing-masing mendapat RM3,000, trofi dan sijil penyertaan. Anugerah Penari Terbaik Lelaki dan Wanita Sekolah Menengah masing-masing dimenangi Muhammad Azuairi dari SM Maktab Sabah dan Charleta Taylor dari SMK Kolombong. Manakala Penari Terbaik Lelaki dan Wanita Sekolah Rendah masing-masing dimenangi Muhammad Al-Mazidul Abdullah dari SK Sembulan dan Safia Safira dari SK Pekan Kota Blut. Kesemuanya menerima wang tunai RM500, trofi dan sijil. Hadiah para pemenang disampaikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, turut hadir Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching. Program ini mendapat tajaan siaran dan hadiah daripada AJ Production dan kerjasama rakan strategik RTM, antaranya UMS, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan Persatuan Rumpun Bajau Sama Sabah. Lebih 450 peserta menghadiri program persidangan dan mesyuarat agung tahunan kali ke-58 Persatuan Pandu Puteri Malaysia di Kota Kinabalu selama 4 hari bermula Khamis lepas. Persatuan Pandu Puteri Cawangan Sabah menghoskan persidangan tersebut tahun ini. Program ini antara lain bertujuan memupuk kesatuan para ahli dan memantapkan lagi kemahiran kepimpinan. Raja Puan Muda Perak Darul Rizwan, Tunku Soraya Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang juga timbalan yang dipertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia menzahirkan rasa bangga dan gembira kerana berjaya menganjurkan pelbagai aktiviti yang dijalankan secara kreatif sepanjang tahun. Raja Puan Muda Perak berucap merasmikan majlis penutupan rasmi Persidangan Pandu Puteri di Kota Kinabalu. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, Berita Pagi Sarawak. Saya Suaran Shah, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Terima kasih tak semimun. Setia bersama RTM Sabah. 你是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akan. Okay, mic check 1, 2, let's go. You know what it is. Yang sahih paling laris. Update tanpa halangan baris. Bengkok kami garis. Tiap halaman akbar. Siang dan malam full bar. Bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Apa kabar? Jangan gusar. Harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam RTM pilihan. Unggul tanpa simpadan. Always be number one. You are the inspiration.